Kenyataan media Menteri Kewangan ini keluar pada 26 Ogos 2020. Listed every single project, all the 101 projects. Okay? Kalau ada minat, tak ada projek lain, boleh tengoklah. Ini adalah kenyataan daripada Menteri Kewangan 26 Ogos. Wee Ka Siong nak jadi hero. Lepas 2 hari, Menteri Kewangan nyatakan projek-projek ini adalah rundingan terus. Dia pun keluarkan kenyataan media 28 Ogos oleh Wee Ka Siong. Wee Ka Siong kata apa? Dia kata dia nak umumkan bahawa tender untuk projek landasan berkembang Lembah Klang atau KVDT 2 akan dibuka sebagaimana dipersetujui Kabinet. Dia kata setelah mempertimbangkan hasil penelitian dan penyelidikan yang merurut, Kementerian telah memutuskan bahawa kos projek semasa adalah terlalu tinggi. Susulan itu, Kabinet PN telah bersetuju bahawa pelaksanaan projek dengan bersandarkan kepada rundingan terus adalah tidak boleh diteruskan. Sehubungan itu, proses bidaan untuk projek ini akan dilakukan secara tender terbuka mengikut prosedur yang betul, bukannya secara rundingan terus seperti yang dilakukan sebelum ini. Perunding pemeriksaan berkecuali ICC akan dilantik sebelum kontraktor baru dapat melaksanakan skop kerja yang diperlukan untuk memendekkan tempoh pembinaan projek dari 7 tahun kepada 5 tahun. Ini adalah penting dan diperlukan kerana projek ini akan memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada kira-kira 80,000 pengguna komputer setiap hari. Ini kenyataan Wee Ka Siong. Dengan jawapan pada hari ini, saya minta both Tengku Zafrul dan khususnya Wee Ka Siong eat back their own words. Telan balik air liur mereka. Dia cakap begitu besar masa itu, hero 2020, kononnya mereka juara open tender. Pakatan Harapan lah yang bagi rundingan terus, harga terlalu tinggi dan sebagainya. So semua ini hari ini kita vindicated. Hujah yang kita bawa semasa perbahasan di Parlimen pada tahun 2020, hari ini terbukti betul. Hujah saya pada ketika itu betul. Saya kata kalau memang tender terbuka, kita tahu kos projek KVDT 2 ini bukan saja KVDT 2. Semua projek lain kalau di tender terbuka sudah tentu kosnya lebih rendah, termasuk KVDT 2 ini. Memang kita ada ambil nasihat daripada syarikat-syarikat perunding, termasuk apa yang disebut Opus Consultant. Memang saya pernah berjumpa dengan Opus Consultant. Opus Consultant memang ada bagi satu laporan awal, kata projek ini mungkin lebih rendah daripada kos projek yang dianugerahkan, maybe in the region of 3 to 3.5 billion. Tetapi itu tidak mengambil kira satu implikasi perundangan yang penting, iaitu the previous government already signed the contract. There is a contractual obligation. Kalau projek itu dibatalkan dan ditender semula, yang pertamanya implikasi perundangan, iaitu you have to pay the previous party, the previous contractor. Come into billions of ringgit, maybe 1 or 2 billion. Saya sebut mungkin ganti ruginya 2-3 billion. Kalau 3 bilion campur 2-3 bilion, kos itu lebih tinggi daripada 4.4 bilion. Itu sebabnya Pakatan Harapan teruskan. Tetapi Wee Ka Siong pada ketika itu tak mau dengar. Dia konon nak jadi hero. Dia kata, oh dia juara tender terbuka masa ketika itulah. Dan dia kata, kalau tender terbuka, harga lebih rendah dan juga skop projek boleh dipendekkan daripada 7 tahun kepada 5 tahun. Ini kata dia pada 28 Ogos 2020. Tapi pada jawapan yang dia berikan juga pada 3 Ogos 2022, just within 2 years, dia kata dianugerahkan dengan harga yang sama, dengan skop projek dan tempoh pelaksanaan dikekalkan. Apa maksudnya? Maksudnya tak ada pengurangan kos, tak ada dapat dipercepatkan lagi. So all that shows that apa yang mereka lakukan itu seolah-olah hanya untuk score a political point pada ketika itu. Dan dia memberikan implikasi besar kepada projek ini. The moment Wee Ka Siong suspended the project or cancelled the project on 28 of August, syarikat kontraktor tersebut immediately within 1 or 2 months mengambil langkah undang-undang, mengambil tindakan undang-undang dan mengheret kerajaan ke mahkamah. So that case was in the court for the past 2 years. Sehinggalah baru-baru ini, apabila sudah ada settlement, baru syarikat itu tarik balik kes mereka daripada mahkamah.
Itu yang saya telah pun bagi amaran di Parlimen. Saya kata kes ini kalau kita handle macam ini, ada implikasi perundangan. Ada implikasi perundangan, the whole project was suspended. The whole project cannot be executed. Dan apa kesannya? Kesannya 2 tahun ini, seluruh landasan tersebut tak ada siapa yang maintain, tak ada projek, tak ada kerja, dan landasan itu dibiarkan sebegitu. Dan dia membahayakan pengguna-pengguna train komuter. Dan dalam past 2 years memang ada berlaku train derail dan sebagainya. Walaupun saya tak ada mengatakan bahawa ia ada hubungan secara terus, tetapi hakikatnya ialah memang dalam dalam masa 2 tahun yang lalu ini memang ada kemalangan-kemalangan yang menyebabkan train komuter tidak dapat berfungsi. So itu hakikatnya.